Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bab yang ke-15. Qala al-Imam Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi. Bab ma jaa kaifa yakunu ar-rajulu fil fitnah. Wa bihi qala haddatsana Imran bin Musa al-Qazzaz al-Basri qala haddatsana Abdul Warith ibnu Sa'id qala haddatsana Muhammad ibnu Juhadah an rajulin an Tawus an Ummi Malik al-Bahziyah qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnah faqarrabaha qalat qultu ya Rasulullah man khairun nasi fiha qala rajulun fi mashiyatihi yuaddi haqqaha wa ya'budu rabbah wa rajulun akhidun bi ra'si farasihi yukhifu al-aduwa wa yukhifunah. Wa fil bab an Ummi Mubashshir wa Abi Sa'id al-Khudri wa Ibn Abbas wa hadha hadithun hasanun gharib min hadha al-wajh. وقد رواه الليث ابن أبي سليم عن طاووس عن أم مالك البهزية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة الليث عن طاووس عن زياد بن سيمين كوش عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة تستنزف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من السيف. هذا حديث حسن غريب. سمعت محمد بن إسماعيل يقول لا يعرف لزياد بن سيمين كوش لسيمين كوش غير هذا الحديث. رواه حماد بن سلمة الليث فرفعه ورواه حماد بن زيد الليث فأوقفه. Ini bab bagaimana keadaan yang ini sepatutnya seseorang ketika berlaku fitnah. Jadi bila berlaku fitnah nanti sikap orang yang beriman yang sebenarnya macam mana. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ummu Malik al-Bahziyah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang satu fitnah yang besar dan baginda menggambarkannya sangat dekat. Ummu Malik berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia ketika berlaku fitnah itu? Baginda bersabda, seorang lelaki yang berada bersama dengan binatang ternakannya. Dia menunaikan haknya dan beribadat kepada Tuhannya. Dan seorang lelaki yang memegang kepala kudanya, lalu dia menakutkan musuh dan mereka menakutkannya. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Ummu Mubashshir, Abu Sa'id dan Ibnu Abbas. Ini adalah hadis gharib melalui jalan ini. Al-Layth bin Abi Sulaim meriwayatkannya daripada Tawus daripada Ummu Malik daripada Ummu Malik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab yang pertama ni cerita kepada kita sikap yang perlu diambil oleh seseorang mukmin ketika berlaku fitnah. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni ada dua cara lah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bagaimana sikap orang yang beriman. Jadi cerita riwayat daripada Ummu Malik al-Bahziyah ni, ni perawi Ummu Malik bin Bahziyah ni jarang kita bertemu.
Rasanya hadis ini satu-satunya hadis dia. Laha hadisul bab. Mana dia hanya meriwayatkan hadis bab ini sahaja. Jadi satu ketika Nabi SAW menceritakan tentang satu fitnah. Fitnah ni Nabi SAW sebut dalam bentuk nakirah. Fitnatan. Apa dia sebut? Fitnatan. Jadi fitnatan ni dia tidak kata al-fitnah. Sebab nakirah ni dia menunjukkan kepada besar, dahsyat. An-nakirah li ta'zim, untuk menyatakan benda tu sangat besar, li ta'zim. Ataupun dengan arti satu fitnah yang umum lah, meliputi ramai manusia. Kalau kata al-fitnata itu dia lebih khusus, sebab makrifah ni dia menunjukkan kepada tertentu, khusus. Kalau nakirah dia menunjukkan kepada umum dan juga menunjukkan kepada sangat besar. Faqarrabaha. Nabi SAW menggambarkan fitnah itu sangat dekat, mana tak lama dah. Sebab apa? Sebab selalu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yusiku, tidak lama lagi. Yusiku, selalu kalau cerita tentang fitnah ni, yusiku, tidak lama lagi. Dia daripada perkataan qarib, qaruba, mana dekat, qarib, dekatlah. Qaraba, mendekatkan, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Qaraba, maknanya menggambarkan sebagai dekat. Ataupun ada juga ulama yang menafsirkan dengan maksud Rasulullah SAW menceritakan dengan begitu terperinci, sehingga begitu tergambar, sehingga tergambar dengan begitu jelas, sehingga tergambar dengan begitu jelas pada fikiran pendengar. Maknanya cerita tu macam benda tu duduk depan-depan dah, dekat benar. Dan maknanya Nabi SAW cerita dengan begitu terperinci. Dalam syarah ni dia kata balagha, wasafaha lis sahabati wasfan baligha. Nabi SAW menggambarkan kepada umum malik tadi, menggambarkan kepada para sahabat fitnah itu dengan satu sifat yang begitu berkesan. Maknanya begitu menyentuh jiwa pendengar. Jadi bila disebutkan dengan begitu terperinci, dengan begitu mendalam, jadi seolah-olah benda tu dekat dengan seseorang. Jadi Ummu Malik berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia ketika berlaku fitnah tu? Baginda bersabda, seorang lelaki yang berada bersama dengan binatang ternakannya. Mana dia tu tak cara pada benda lain dah. Itu maksud dia. Dia duduk dengan binatang dia. Maknanya dia duduk dengan kambing dia, bukan duduk dalam kandang sekali, tidak. Mana dia tidak terlibat dengan manusia. Mana dia duduk dalam rumah dia, lingkungan dia, nak makan gapo, dia nak makan susu, dia perah susu kambing dia. Nak makan kambing, dia sebelah kambing dia. Jadi Masyiah ni biasanya bilangan kambing yang banyak lah. Mana hak dia ternak, maknanya dia duduk kampung dia. Sebab dalam hadis ada juga disebutkan bahawa dalam hadis Imam Tirmizi isyarat pada bab ni, yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatri yafiru bidinihi minal fitan. Itu maksud dia. Tidak lama lagi nanti akan tiba satu waktu di mana sebaik-baik harta orang Islam itu adalah kambing, yang dia bawa, yang dia elok ke lereng-lereng bukit. Mana dia lagi duduk bukit. Dia lagi duduk bukit tu maksud dia dia duduk di kawasan turun hujan, kawasan tak ada hujan. Dan kenapa? Yafiru bidinihi, dia lari menyelamatkan agamanya daripada fitnah. Pada satu masa ni kalau kita nak duduk bandar tak sesuai dah. Sebab apa? Sebab apa kan? Bandar dia orang bala, kakak berdiri,
Kakek nembok ke apa semua. Tak. Kakek ada orang mati. Jadi pada waktu tu kita akak tu lekar kita tu hidup bukit. Jadi hadis ni bukan suruh kita pera kambing. Lah mungkin pakai pera kambing belaka. Kalau pera dah tu tak apalah nak pera dengan masuk sebagai pendapatan dia tu tak apalah. Kalau dia nak amal hadis ni baru nak start pera kambing tu tidaklah maksud dia. Maksud dia dia pergi ke bukit-bukit. Bukan kata dia pera kambing, pakai pera kambing di halaman, mungkin tebak sebuti perumahan. Dah, berok kata apa semua. Jadi masuk hadis ni, dia dengan harta benda dia tu dia duduk di bukit. Luar daripada bandar, kerana di bandar itu, di kota tu terdapat banyak pembunuhan, terdapat kematian. Perang saudara. Jadi dia perlu menyelamatkan diri dia. Sebab kalau dia duduk juga situ, perang, dia terlibat. Orang tembak dia, orang bunuh dia, apa semua. Jadi pada ketika tu dia hendaklah duduk bersama dengan binatang ternakannya, maknanya untuk menjaga dirinya, agamanya daripada terkena fitnah. Fitnah ni maksud dia pada keadaan huru-hara, kacau bilang, keadaan yang tidak diketahui punca sebenar, tak tahu kepala ekor. Apa sebab orang itu mati? Berita-berita tak jelas. Masyiyah maknanya kambing lah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang disebutkan juga masyiyah tu unta, lembu dan kambing, tetapi yang biasanya adalah kambing. Sebab kambing ni dhaif lah, dia perlu pada penjagaan. Kemudian dia menunaikan haknya, yakni dia membayar zakat bila mana tiba haul dia cukup nisab. Bila cukup nisab dah sampai haul cukup 1 tahun tu. Tahun ni kita kena ingatlah, tahun ni tahun Qamari. Tahun Qamari. Tapi setengah orang tu kata ni dekat hujung tahun dah ni, kalau kita nak cek zakat kita tu boleh dah. Tu dia kira lagu mana tu. Zakat nak cek dengan bulan masih tahun Masihi ni. Tu tak salah tu. Dia kena haul ni kira hak uruf. Daripada dulu lagi zaman Nabi SAW dia kira mengikut tahun Qamari. Kita tengok berasa kepada anak bulan, kita tengok tu waktu. Jadi kalau dia musuh kita cek zakat kita kerana sekarang ni akhir tahun dah. Akhir tahun Disember. Itu pelik tu. Tapi kita boleh dengarlah khutbah sikit lagi. Tidak minggu ni, minggu depan. Jadi cukup haul. Menunaikan hak dia yang pertama, memberi susu kepada fakir miskin. Itu hak dia. Ketika ia dibawa ke tempat minum air, maknanya zaman dulu biasanya bila peternak ni dia eret unta dia, kambing dia pergi ke tempat telaga, tempat minum air, tempat ada air lah, oasis kau apa semua tu. Jadi biasanya orang miskin tu dia akan lalu pergi. Jadi pada waktu tu dia akan lalu, jadi orang-orang yang berharta ni dianjurkan supaya memberi susu, perah susu kepada fakir miskin yang ada. Itu hak dia. Itu hak yang perlu diberikan kepada orang miskin, walaupun ini bukan jenis zakat. Satu lagi biasa juga disebutkan oleh ulama, iaitu dia bui pinjam. Hak ni maknanya dia bui pinjam untuk bapak ni, untuk mengawal. Maknanya kalau guru dia kata bakar biri demo ni molek dah, kita nak itu ni dengan hak tina kita ni. Jadi dia kena bagilah. Dia panggil tarkul fahli. Maknanya bui pinjam untuk bapak. Dia tak boleh bayar, tak boleh jual beli ni. Bayar.
Tapi kalau hak pekoh, kita pekoh dulu, tak boleh sebab benda tu gharar. Kita tak tahu benih tu boleh ke tidak jadi. Siapa jadi? Kalau akak siapa jadi tak apa. Tahu dia kata pinjam 2 hari dah akak. Kalau siapa jadi boleh lama dah. Itu kena tanya untuk peti lah. Tapi dari segi asasnya sekali sewa tu kena bayar, sekali bagi kena bayar tu, itu gharar dia panggil. Sebab tak pasti jadi ke tidak. Tapi kalau dia akak lagu tu mungkin boleh lah. Sebab apa? Sebab tunggu sampai jadi. Tak. Bak bakar ni mahal, sada tu. Tapi kata jabat bertani wis saja bayar. Kau bayar cah je. Sebab nak bolong egak tu. Jadi kalau bayar tu bayar servis mungkin. Itu hak binatang ternak, berkait dengan binatang ternak. Dan dia beribadat kepada Tuhannya. Mana dia di situ, dia mengasingkan diri ketika berlaku fitnah di tempat selamat, di mana dapat beribadat kepada Allah tanpa terlibat dalam kekacauan yang menggugah agamanya. Sebab kalau bunuh orang beriman ni, dia jadi fusuk jugalah, kufrun. Kufur juga, kufur nikmat. Dia berdosa besar. Kemudian, dan seorang lelaki, maknanya orang lelaki kedua yang terbaik ni ketika berlaku fitnah, seorang lelaki yang memegang kepala kudanya, lalu dia menakutkan musuhnya, maknanya dia melarikan diri daripada fitnah dan dari terlibat dalam peperangan sesama muslim, lalu keluar di persebadanan negara. Dia duduk di perbatasan. Dia duduk di perbatasan, dipanggil thughur, tempat berkubu. Dia duduk situ. Mana situ tu orang-orang pun tak duduk di sepadan ni. Biasanya orang-orang tak duduk di sepadan. Hak duduknya dia ada kamp askar kau gapo kau, adalah duduk situ. Jadi dia lari duduk situ untuk menjaga agama daripada ancaman musuh. Mana dia maksud dia pegang kepala kuda dia ni. Dia hak berada di kota nak elak daripada fitnah, maka dia pun duduk di perbatasan. Maknanya daripada dia terlibat, daripada dia menghunus senjata kepada orang beriman, lebih baik lagi dia bersedia berhadapan dengan orang kafir. Jadi orang kafir pada ketika tu kiranya kafir harbi lah ni. Sebab tu duduk di persepadanan tu, maknanya di negara lawan negara lain. Kalau kafir hok ada dalam negara panggil zimmi tu, dia tidak dipanggil sebagai musuh negara. Sebab zimmi tu maknanya dia apa? Zimmi ni mana dia ada perjanjian. Untuk di mana dia terikat dengan undang-undang negara kita. Itu kafir zimmi. Mana sama-sama warga negara lah, dia pun ada IC ke apa semua. Dia pun tidak memberontak. Jadi itu panggil kafir zimmi, dia terikat. Mana kerajaan wajib melindungi mereka, memberikan hak kebebasan beragama untuk mereka. Jadi maksud dia menakutkan musuh Islam ni, maknanya kafir harbi, maknanya kafir hak negara lain. Mana negara tu ada permusuhan. Tapi kalau negara tu dia ada persefahaman, perjanjian gapo, tu kita tak panggil kafir harbi dah. Maknanya kalau kata macam hubungan diplomatik yang baik antara Malaysia dengan Thailand, jadi kita tak boleh nak panggil orang Thailand sebagai kafir harbi. Raja dia, Perdana Menteri dia, sebab kita boleh duduk dalam ASEAN tu, boleh ada kerjasama, ada pelaburan apa semua. Tu konteks zaman sekarang ni. Jadi kalau hak ni maknanya dia lari
berada di sepadan, nak elak daripada terlibat dengan fitnah di kota, dia duduk di sepadan ni untuk menjaga, untuk menakutkan musuh. Dan musuh itu menakutkannya, maknanya dia pun dalam keadaan takut juga berada di situ. Ini kerana apabila orang kafir melihat orang Islam menjadi lemah kerana pergolakan sesama sendiri ataupun perpecahan dalaman, mereka, maknanya orang kafir akan mengambil kesempatan di atas keadaan tersebut. Maknanya mudah menang lah. Maknanya kalau musuh tu tahu di kota tu ada pergolakan, perang sama sendiri, jadi masa itulah dia mau kafir harbi ni dia boleh mari langgar, mari jajah, mari menawar negara tu. Jadi isyarat daripada hadis ni, mana kena berhati-hati, musuh ni sentiasa tunggu peluang. Itu dua keadaan. Tapi kalau tempat kita ni, fitnah ni tidak berlaku seperti ni lagi, belum sampai lagi. Fitnah ni sekadar ada konsert, muzik di mana-mana, orang tutup aurat, itu fitnah peringkat rendah lagi. Fitnah juga, maknanya fitnah ni benda yang boleh mengancam iman kita, menggugak akidah kita, menggugak agama kita, dan dia banyak peringkat lah. Hari ni keadaan sekarang ni belum lagi menuntut untuk kita berpindah duduk di dalam hutan, belum lagi. Di dalam bab ini ada diriwayatkan daripada Ummu Mubashir. Mubashir, patu sahabat-sahabat lain hak kita baca tadi, sokongnya ataupun syahid daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Bukhari, yusiku ayyakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal. Mana tidak lama lagi akan berlaku satu keadaan di mana sebaik-baik harta orang-orang Islam ni, harta orang Islam itu iaitu kambing yang dia agak pergi cari lari-lari bukit, dia duduk di situ. Ini adalah hadis hasan gharib melalui jalan ini. Dia gharib melalui jalan di mana tak kuat lah. Nombor 7 ni, hadis ini hadis sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi ni asalnya dia tidak sahih, lemah. Asalnya sanadnya lemah kerana terdapat seorang perawi mubham. Istilah dia perawi mubham. Mubham ni mana? Bukan nama orang mubham ni, iaitu an rajulin. Haddatsana Muhammad ibnu Juhada an rajulin, daripada seorang lelaki. Jadi seorang lelaki ni siapa dia? Mubham. Istilah dia dipanggil kesamaran tentang perawi mubham, tak jelas. Tak jelas ni tak boleh kita nak kata ni ada perawi dhaif di sini. Tak tepat tu. Mubham ni mana tak jelas. Sebab apa? Sebab perawi dia, untuk kita terima hadis satu sanad tu sebagai sanad yang sahih, maknanya semua perawi dia tu cukup syarat siqah, sahabat siqatun awsaqun nas, orang yang paling dipercayai. Tapi kalau ada seorang saja mubham, tak jelas, tak sebut nama, kadang-kadang ada sebut nama, ada sebut nama tapi tak ada perawi yang ambil daripada dia kecuali seorang. Tu dia panggil majhul. Majhul, tidak dikenali di kalangan ulama hadis sebagai perawi hadis, sebab satu saja riwayat dia tak pandai. Dia panggil majhul hal, keadaan dia tu tidak diketahui. Adapun mubham ni nak kata dia siqah pun tak boleh, nak kata dia dhaif pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab nama tak tahu, tapi adalah seorang. Macam dalam cerita lah, dalam cerita ni ada demo duk cerita tu, kita demo duk cerita, bukan demo tu kita kecek dia, demo tu mana orang lain. Ada orang cerita orang tu bukan saya, kadang-kadang kita guna orang tu makna saya. Ada orang cerita, maknanya ni panggil qila qala, pakak kata, tapi tidak diketahui siapa yang kata. Jadi
asal riwayat lagu ni maknanya riwayat yang tergantung. Mana kena cari selidik dulu siapakah laki mubaham ni. Jadi ulama yang tahqiq kitab Tirmizi ni baca Syekh Syu'aib Arnaud, dia kata hadis ni sahih li ghairihi, walaupun perawi dia mubaham ni tetapi ada perawi lain. Seperti mana Imam Ahmad ada riwayat dalam Musnad Ahmad. Jadi hadis ni sahih kerana terdapat syahid, maknanya terdapat sokongan lah. Ada sahabat-sahabat lain. Mana selain daripada Ummu Malik ni ada sahabat seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri dalam Musnad Ahmad nombor-nombor sekian. Jadi sanad-sanad ada dalam Musnad Ahmad tu sahih belaka. Baiklah. Cuma hadis melalui Tawus daripada Ummu Malik ni dia tak kuat jalan ni. Sebab itulah Imam Tirmizi kata hadis ni gharib melalui jalan ni. Mana jalan daripada Tawus daripada Ummu Malik. Tu dia panggil gharib, maknanya tunggal, mana tak ada. Tawus ni hanya Tawus yang meriwayatkan daripada Ummu Malik hadis ni. Kemudian ada juga satu riwayat lagi, iaitu riwayat Al-Laits daripada Abi Sulaim, daripada Tawus daripada Ummu Malik. Maknanya dalam sanad yang lain, dalam kitab yang lain, ambil daripada Tawus tu ada nama dia, iaitu Laits bin Abi Sulaim. Tapi Laits bin Abi Sulaim ni pun tidak kuat sebab Laits bin Abi Sulaim ni, sini dalam kitab ni dia sebut ke tidak, Laits bin Abi Sulaim ni dia seorang yang soduk benar, tetapi di akhir usia dia tu amat celaru ingatan dia. Sadukun ikhtalata jiddan walam yatamayyaz hadithuhu faturika. Mana dia walaupun seorang yang benar tetapi dia mengalami kecelaruan, maka tidak dapat dibezakan hadis dia, maka dia ditinggalkan oleh ulama. Maknanya riwayat dia tu tidak menjadi hujah. Tapi tak apalah, dalam konteks bab ni ada sokongan daripada riwayat sahabat yang lain. Kemudian bab ni dia sebenarnya dia tak ada tajuk, tapi dalam setengah kitab dia berbubuh tajuk. Bab fi kafil lisan fil fitnah, bab menahan lidah ketika zaman fitnah. Tak boleh nak kecek tu kalu. Ya. Dia fitnah ni kadang-kadang seperti kita sebut tadi, bila berlaku perang saudara. Jadi benda yang disebutkan oleh hadis itu berlaku. Sebab maksud Nabi di sini bila berlaku fitnah, maknanya bila berlaku perbalahan dalam kekacauan, mana tidak diketahui siapakah berada di pihak yang benar, puncak pada perbalahan peperangan itu siapa, maka orang Islam pada waktu itu dia kena ambil sikap berkecuali dia pulang duduk di bukit. Jadi fitnah ni tidak semestinya benda berlaku akhir zaman, tidak. Boleh jadi ini ada ulama kata zaman peperangan Siffin antara Muawiyah dengan Ali. Jadi ada yang beristihad, dia berpihak di sebelah Ali, ada yang beristihad dia berpihak sebelah Muawiyah. Tapi ada juga yang mengasingkan diri, tak terlibat. Jadi benda ni dia boleh berlaku beberapa kali, dah bergantung pada keadaan yang berlaku dalam negara, di kota tu macam mana. Kalau berlaku peperangan saudara, dia nak elak daripada terbunuh ke apa-apa, terlibat dengan peperangan, baik dia duduk bukit. Itu maksud dia. Sebab antara fitnah besar berlaku ni dipanggil haraj. Haraj ni orang yang membunuh tidak mengetahui mengapa dia membunuh, orang yang dibunuh tidak tahu mengapa dia dibunuh. Kalau tanya polis apa? Dia kata arahan. Orang ni
si Mok ni anak dia mati, buat apa anak aku mati ni? Anak aku tidak bersalah. Jadi yang terbunuh tidak mengetahui mengapa dia dibunuh, yang membunuh pun tidak mengetahui sebab apa dia membunuh. Hanya dia dengar arahan pihak berkuasa. Jadi benda ni dia mungkin berlaku pada ketika-ketika tertentu, bergantung pada keadaan politik dalam sebuah negara tu. Ini bab menahan lidah di zaman fitnah. Riwayat daripada Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan berlaku fitnah yang memusnahkan Arab kesemuanya. Mana tak meninggal, sapu bersih. Orang yang terbunuh di kalangan mereka itu dalam neraka. Lidah pada waktu itu lebih dahsyat daripada pedang. Jadi hadis ni, pertama sekali kalau kita tengok dalam sanad dia tu, Hammad bin Salamah tak apalah, iaitu Laith ni. Laith ni nombor 8, Laith bin Abi Sulaim, seorang yang dhaif seperti kita sebut tadi lah. Laith bin Abi Sulaim ni seorang yang dhaif, saduq ikhtalata jiddan, sangat celaru pemikiran, ingatan dia, lalu tidak dapat dibezakan hadis dia, lalu ulama meninggalkan dia. Maksudnya dia adalah perawi dhaif. Kemudian Ziyad bin Simin Kush ni seorang yang majhulul hal. Kadang dia tidak diketahui kerana apa? Kerana seorang sahaja yang mengambil riwayat daripada dia, iaitu Tawus bin Kaisan, tak ada orang lain. Maknanya syarat dia ni untuk diketahui sebagai perawi, terkenal sebagai perawi, pelajar hadis, dia setidak-tidaknya ada 2 orang anak murid yang meriwayatkan. Pertama kita learn ni lah. Kalau kita ngajar hadis dalam gelak 2 orang ya. Dah. Ngajar ilmu gapo-gapo. Dah. Atau kata kita ambil ilmu ni daripada Tok Kenali, ketika kita mai pecek Tok Kenali, dia tengah nak tidur, dia letih tu, kita mai pecek dia, Tok Kenali pun memberilah ilmu pada dia. Jadi waktu tu dia seorang aja ambil riwayat daripada Tok Kenali. Tak boleh pakar riwayat. Sebab seorang dia kena ramah. Lepas tu tidak diketahui dia ni pula ada ngaji dengan mana-mana guru. Dah. Lepas tu dia ni pula tidak diketahui ada berapa pula anak murid dia. Mana celah tu dia seorang aja, tak kuat. Dia hendaklah dikenali sebagai dia terlibat dengan hadis. Jadi kalau zaman dulu kan, imam-imam besar ni macam Syu'bah ke, Ayyub ke, Zuhri ni, bila majlis bacaan hadis dia tu beribu-ribu hari. Dah. Kadang-kadang mubaligh tu muka tak pakai speaker kan. Mubaligh yang ulas hadis tu beberapa orang. Maknanya selain daripada 20 saf. Dah. Akan ada pula orang yang menyampaikan kepada orang belakang. Lepas tu selain pula tu ada pula. Maknanya satu hadis ni syekh baca sebentar, orang ujung tu dengar, dah, dia pun beritahu kepada orang belakang. Tu kadang-kadang berlaku. Maknanya kalau macam Imam Zuhri tu, mana dia dikenali lagu tu lah, sebab ramai yang riwayat daripada dia. Tapi macam Ziyad bin Simin ni tidak diketahui keadaan dia, kerana hanya seorang sahaja yang dilaporkan meriwayatkan daripada dia. Dari segi kedudukan hadis ni dia tidak berapa kuat. Dia tidak berkuat. Dan satu lagi, kalau kita baca di hujung tu, Imam Bukhari kata dah, tidak diketahui Ziyad bin Simin kecuali hadis ni. Yang kedua, hadis ni diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah daripada Laith, lalu dia memarfu'kannya. Kemudian Hammad bin Zaid meriwayatkan daripada Laith, dia pun memauqufkan. Maknanya ini hanya setakat Abdullah bin Amr, pada kata-kata Abdullah bin Amr. Maknanya hadis ni dia ada 3 masalah. 3 masalah. Masalah yang pertama, Laithu dhaif. Yang kedua, Ziyad bin Simin ni majhul. Dan yang ketiga, berlaku ikhtilaf.
dalam periwayatan hadis ni antara marfu' dengan mauquf. Maknanya ada perawi seperti Hammad bin Salamah meriwayatkan sebagai kata-kata Nabi, dah. Kemudian Hammad bin Zaid ni meriwayatkan sebagai kata-kata Allah bin Ammar, bukan kata-kata Nabi. Jadi ia ada ikhtilaf baina raf'i wal waqfi. Tidak dapat ditentukan hak mana sebagai kata-kata Nabi ke ataupun kata-kata Abu Hurairah. Jadi ulama hadis ni dia punya sistem penapisan dia, sistem pengkajian sanad tu begitu teliti sehingga mereka mengambil kira kedudukan hadis tu siapa yang kata. Jadi ada tiga masalah hadis ni. Mana tiga sebab hadis ni dhaif. Bila dhaif dia ada masalah lah untuk kita faham makna dia tu. Jadi dalam hadis dia kata akan berlaku fitnah yang memusnahkan. Maknanya sapu bersih, tak ada yang terkecuali, melainkan terkena kepada semua orang Arab ni. Nombor 10, mana kena semua orang Arab ni, membersihkan mereka daripada orang-orang jahat dan para pencetus fitnah kekacauan. Mana sapu bersih, maknanya akan tinggal ni orang-orang yang baik lah. Mana kalau kita mengambil kira hadis pada ni, bila berlaku perbalahan di kota tu, balas sama diri bubuk jawatan kuasa ke apa semua, dah bubuk wilayah. Jadi orang beriman ni hak dengar nasihat Nabi ni pun lari duduk bukit. Jadi hak mati tu duduk situ lah. Jadi hak orang beriman tu dia lari duduk bukit, mana dia selamat. Orang yang terbunuh di kalangan mereka itu dalam neraka. Agak muskil juga di sini. Maka dengan sebab itulah kena takwil. Takwil dia ni seperti kalau asal ni daripada kata-kata qadiyah. Qadiyah kata kerana tujuan mereka berperang dan keluar dengan senjata, yakni memberontak, mengangkat senjata ni, adalah untuk bukan untuk meninggikan agama atau menghalang kezaliman atau menolong orang berhak, mana orang yang ditindas. Tujuan sebenar mereka hanyalah permusuhan dan perbalahan kerana tamakkan kekayaan dan kekuasaan. Sebab itulah Nabi kata yang terbunuh di kalangan mereka itu adalah ahli neraka. Kemudian hadis ni setengah ulama seperti Maulana Said Palampuri kata tak boleh kita nak ambil hadis ni letak kepada peristiwa yang berlaku antara peristiwa yang berlaku antara Islam itu dalam peperangan Siffin dan peperangan Jamal. Tak boleh kita nak kata yang terbunuh dalam peperangan Siffin itu masuk neraka belaka. Tak boleh. Sebab apa? Sebab yang terbunuh di situ ada sahabat Talha bin Ubaidillah, dia terbunuh dalam peperangan Siffin. Jadi kita nak kata dia masuk neraka tak benar. Apa? Sebab dia asyarah mubasyarah bil jannah, dia salah seorang 10 yang diberi jaminan dengan mendapat syurga. Jadi hadis ni tak boleh nak dikaitkan dengan peperangan Siffin. Sebab peperangan Siffin ni lain cerita. Keadaan. Peperangan Siffin itu memang satu bentuk fitnah. Kerana perbalas sama diri. Masalahnya yang mencetuskan peperangan tadi, siapakah yang mencetuskan fitnah sehingga berlaku peperangan? Bukan sahabat, bukan Ali, bukan Ali Muawiyah, tetapi golongan Burah, golongan Sabaiyah. Golongan Sabaiyah ni kalau kira antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah tu memang sepakat dah nak berdamai, nak menyelesaikan siapakah pembunuh kepada khalifah Sayyidina Uthman tu. Jadi orang Sabaiyah ni, golongan Yahudi Sabak ni, pokok Abdullah bin Sabak ni, bagi mereka kalaulah Muawiyah dan Sayyidina Ali ni berdamai, nak dapat selesai siapakah pembunuh, maka tentu sekali
mereka sebagai pembunuh ni akan diketahui. Maka sebab itulah mereka mencetuskan perbalahan, permusuhan, sehingga berlaku peperangan. Jadi masing-masing tu Ali Sayyidina Ali, Ali Muawiyah ni nak mempertahankan daripada musuh. Sebab golongan sahabat yang dia pecah dua. Ada duduk sebelah Muawiyah, ada duduk sebelah Sayyidina Ali. Maka sebab itulah berlaku peperangan. Jadi yang terbunuh tu kita tak boleh nak kata seperti mana hadis ni dalam neraka, sebab konteks dia lain. Sebab itulah hadis-hadis akhir zaman ni kita tak boleh derah lalu nak kaitkan gini, tepak najak tu tanduk syaitan, ni pokok Wahabi itu macam-macam. Kita tak boleh cepat nak mengatakan fitnah dalam hadis ni maksud dia sekarang ni. Sini dia ada dawabit dia ada standard dia ada parameter dia, ada kaedah dia untuk menentukan hadis ni sesuai dengan peristiwa zaman bila. Jadi kalau orang tak ngaji hadis dengan juru, dia cepatlah kata, dia kaitkan, cepat mengaitkan. Dia baca hadis ni dia nampak, ni dah orang Nabi ayat. Sedangkan tidak. Nabi SAW kata lidah pada waktu itu lebih dahsyat daripada pedang. Maknanya walaupun dia duduk dalam rumah dia tidak angkat senjata, tapi dialah ia menyebarkan surat layar, ia menghasut orang, kan? Ataupun kalau zaman lain ni kan, keyboard warrior, dia punya dia punya akaun dia tu aktif, buat macam-macam akaun palsu nak cetuskan permusuhan, perbalahan. Zaman lain ni lah, dia kata macam-macam, kata tu berat-berat dah. Cari dalam profil dia tak ada, tidak diketahui siapa. Itu panggil akaun palsu, troopers, macai-macai. Berat sekali ya, bila nak pilih raya mula tobik ni dah macam-macam. Jadi maknanya lidah ataupun kalau lah ni kita punya keyboard kita, mana tulisan kita itu punca kepada perbalahan yang besar. Pedoman daripada hadis ni, kata-kata lebih cepat tersebar, membawa fitnah dan kemudaratan kepada manusia. Kalau macam dulu kan dia guna surat layar, cepat dah kalau zaman dulu tu dah. Tapi kalau zaman ni lebih cepat lagi. Lidah atau pena menjadi sebab utama kepada berlaku fitnah. Satu sahaja arahan daripada pemimpin yang zalim menyebabkan beribu manusia terbunuh. General tu kata, bunuh habis. Data Rabi'ah tu dah, bunuh habis. Jadi tak meninggal seorang. Satu arahan daripada tentera, daripada yang berkuasa. Jadi askar ni dia hanya menurut pemerintah dia lah, tentera USA lah. Di atas tentera dia ke Afghanistan, ke Iraq ke apa semua dah. Dengan dia kata ada nuklear. Saddam Hussein bina kilang nuklear, senjata nuklear, pergi bom cari-cari tak ada. Dah. Jadi hak tentera pergi balik tu dalam keadaan sesar ke apa semua. Dia hanya ikut arahan dia. Sakit jiwa. Yang ketiga, api pertengkaran dan pergaduhan sesama sendiri biasanya dikobarkan tu oleh lidah yang bersifat batu api. Mana punca dia jadi marak tu dah. Perbalah tu marak ki ada hak dia cocok. Hak jo mbuh siu. Kau bakar. Dia sebenarnya benda tak bersama, tetapi hak tu gini perbalahan. Tambah pula zaman ini masing-masing nak keluar pendapat sendiri. Boleh tengoklah cerita saya dua ni dah. Atau kata poligami tak boleh, tak sia aku bini kau. Atau kata poligami boleh gini macam-macam. Kau dia lah nak nikah hama dah. Setengah tu dia fikir, dia kira dia tu sebagai wanita tak boleh terima poligami tu. Jadi orang lain lagu tu juga. Jadi benda ni benda bergantung pada keadaan rumah tangga masing-masing lah. Ada orang boleh bini ramai, ada pun tak boleh.
Tak. Kita ni kalau tak wi tok lelaki nikah seorang lagi, dia sudah. Tak sawi tok lelaki kita sudah lah, orang lain ikut dia. Tapi kalau kita nak bela dengan kata tak boleh nikah sama-sama mutlak, maknanya kita jadi feminis pula. Tak. Jadi batu api pula. Menghalau orang pula. Sedangkan dia poligami ni dia berguna kepada orang yang memerlukan. Orang yang tak perlu, dah cukup seorang, bahaya bagi dia nikah sama. Memudaratkan diri dia. Bagi orang yang perlu, ambil. Kalau orang tak perlu, tak susah. Mana bergantung pada keadaan. Jadi masing-masing zaman sekarang ni cuba nak bagi pendapat. Gitu, gini pendapat macam-macam. Dia rasa cukup dah. Cukup dah hujah dia. Wikipedia, waktu Wikipedia, macam-macam pedia ambil bubuh untuk menguatkan hujah. Kemudian hadis ni diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Nombor 14. Nombor 14. Hadis ini diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah daripada Laith dan beliau memafukkan. Dalam Tarikh Kabir, Imam Bukhari mengatakan yang lebih sahih ialah riwayat Hammad bin Zaid, yakni riwayat secara mauquf, patut tepat. Maknanya Imam Bukhari dia teliti molek sebab biasanya dibuat perbandingan antara Hammad bin Salamah dengan Hammad bin Zaid ni biasanya kuat Hammad bin Zaid lagi berbanding dengan Hammad bin Salamah. Nombor 16, ikhtilaf, perbezaan pada marfu' dan mauquf menyebabkan hadis ni dhaif. Tu habis kita hadis ni. Kemudian babu ma jaa fi raf'il amanah. Ini bab berhubung terangkatnya amanah. Hadis ni panjang, panjang. Belum orang biasa tu. Amanah tu gapo? Nombor 17. Amanah pada asal makna adalah sikap bertanggungjawab. Sikap tanggungjawab ataupun taklif lah, maknanya diserahkan kepada kita tugas. Jadi Imam Tirmizi letak bab terangkat amanah ni, maknanya isyarat bahawa di antara salah satu punca berlaku fitnah yang berluasa dalam masyarakat ni kerana sikap tidak bertanggungjawab. Mudah nak saya baca cerita, maknanya kita cuba nak jadi popular. Orang kata lapas suhu. Tak. Maka kita buat satu kenyataan. Lapas suhu ni. Sedangkan kita tidak ada fakta yang kukuh, hujah yang konklusif untuk mengetengahkan pendapat kita. Jadi kita sebagai manusia ni, sebagai individu, apatah lagi seorang ahli akademik, dia kena ada amanah dalam kita memberi pendapat kita. Tak boleh kita nak pakai atas kapasiti kita sebagai ahli akademik. Kita nak kecek benda yang luar daripada bidang kajian kita. Lama lah ni dia ubah daripada pakar matematik pergi pada pakar sejarah. Lepas tu kecek berkait dengan akhir zaman ke apa pula lagi lah. Hak ustaz boleh ulah At-Ramai 12 tu pun, lepas tu satu benda masalah juga tu. Jadi amanah ni mana bertanggungjawab, taklif, mana diserahkan. Ia merupakan satu kekuatan, satu kekuasaan, yakni quwwatun wa sultah. Maknanya satu kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, yang berasaskan kepada kebebasan dan pilihan. Maknanya amanah ni bertanggungjawab, maknanya mampu, ada kekuatan untuk memikul tanggungjawab dan menunaikan tanggungjawab tadi. Dan manusia tadi dikatakan dia layak menerima amanah ni, tanggungjawab ni, kerana dia ada ikhtiar, pilihan dan kebebasan. Melalui apa? Melalui akal yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Jadi oleh kerana manusia ni ada akal, makhluk-makhluk lain tak ada akal. Langit, bumi, gunung, dia tak ada akal.
Maka Allah Ta'ala pilih manusia untuk terima amanah ni kerana akal dia. Dengan akal dia dapat berfikir, dia dapat memilih. Dia bebas untuk buat ataupun tidak buat. Itu dipanggil diberi tanggungjawab, diberi kepercayaan. Pada makna yang diketahui umum, maknanya makna umum bagi amanah ni adalah lawan kepada khianat. Mana kalau kita kata amanah, mana dia jaga. Tak amanah, mana dia khianat. Iaitu mensia-siakan kepercayaan orang lain terhadapnya. Mana amanah ni dia berkait dengan percaya juga. Orang percaya pada kita, maka kita pun jaga. Orang yang amanah adalah orang yang mengakui bahawa dia bertanggungjawab atas perkara yang diserahkan kepadanya. Manusia adalah penerima amanah apabila Allah meletakkan taklif atas dirinya. Allah Ta'ala letak taklif atas diri dia, atas persediaan yang ada dalam dirinya. Persediaan ni maknanya istiqdah ataupun ada kekuatan dalam diri dia tu, iaitu akal lah. Allah Ta'ala letak dalam diri dia tu akal, jibillah, fitrah. Maksudnya manusia ni dia persediaan dia tu, maknanya Allah Ta'ala cipta manusia tu dengan sifat-sifat yang mampu dia menunaikan amanah. Mana dia diberikan akal, tak? Dia diberikan tangan, kaki, tak? Dan dia dapat mencari ilmu. Ada benda yang manusia tu diberi ilham, ada tidak? Macam binatang lah. Binatang ni dia diberi ilham untuk boleh buat sarang gapo. Burung ni tak sekolah nak buat sarang tu. Tapi manusia kalau dia nak bina rumah, dia kena belajar tu. Kena belajar gaul seming lagu mana. Dah, mula tak gaul seming pun, tapi learn ni seming kena gaul, besi kena tahu jenis besi lagu mana. Dah, nak buat gapo dulu. Maknanya kena sekolah, kena ngaji, kena belajar cara membina rumah. Dia tidak diberi ilham. Macam burung ni dia diberi ilham. Jadi pada diri manusia itu ada persediaan ataupun ada kelayakan, iaitu akal dan kebebasan untuk memilih. Itu Allah Ta'ala bagi pada dia. Jadi dia bertanggungjawab kerana akal dia. Maknanya kalau kita learn ni, nak kecek sepatah kata, kita kena fikir dulu. Sebab kata-kata kita ni, selama duduk dalam mulut kita, dalam fikiran kita tidak berdosa. Tapi dia kita tubik tak. Orang kata telajak perahu boleh diundur tak. Walaupun hak kalah nak undur perahu tu, tapi telajak kata tak boleh tu, nak tarik balik. Learning kalau mesej kita delete, dia baca dulu. Tak boleh buat apa dah. Kita suruh kita delete tu, tak ada orang baca, rupanya ada orang baca tu. Dia pun derah print screen. Sabar. Tu kata-kata tu bahaya. Mana kena pilih, kena berfikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Dinyatakan dalam Al-Quran, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganap untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya. Maknanya keadaan mereka tu tak mampu untuk menerima tanggungjawab ni. Maknanya gunung ganap tak ada akal. Dan bimbang tidak dapat menyempurnakan kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Maknanya tak ada akal pada mereka, dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya, mana dengan akal yang ada, dengan fitrah yang ada, dengan kuasa memilih yang ada pada mereka, mereka pun memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Maksudnya bila mana manusia tu menerima taklif tadi,
kerana ada akal, maka sepatutnya dia bertindak adil. Dia tidak zalim. Dengan akal dia tadi, sepatutnya dia bertindak berdasarkan kepada ilmu, tidak bertindak bodoh, tidak bertindak jahil. Jadi atas sifat amanah ini, manusia bertindak dengan adil mengikut ilmu yang diberikan untuk mereka. Jadi Allah Ta'ala telah kirim Rasul, telah turunkan kitab untuk membimbing mereka. Sesiapa yang memiliki sifat amanah, maka itu membuktikan kesempurnaan imannya. Dalam hadis pada sebut, la imana liman la amanatallah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah. Wallahu a'lam.